السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita nak kata sambung pun tak boleh dah sekarang. Dia dah tukar lain pula dah. Saya pun tak berapa sihat sebenarnya, demam batuk-batuk. Kita cuba insya-Allah. Jadi kita mulakanlah. Kita sambung kuliah tapi kita mulakan dengan bidang yang baru. Sebelum ni saya mengajar tafsir, lepas tu tukar tadabbur Al-Quran. Lebih kurang lah tu, tafsir dengan tadabbur. Ni tukar lagi akidah pula. Jadi bolehlah, mana-mana pun boleh insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. Sebenarnya memang subjek utama saya lah, yang saya mengajar memang akidah pun. Di kebanyakan surau masjid lah. Tapi saya ajar juga fiqh, syafi'i, tafsir, hadis, usul fiqh. Dan di madrasah pun saya mengajar hadis juga, Sahih Muslim dengan Sunan Tirmizi, tafsir Jalalain, akidah 2 kitab, Jawharatul Tauhid, syarah dia Tuhfatul Murid Imam Bajuri, kemudian Ithaful Murid Imam Abdul Salam, syarah Jawharah juga, usul fiqh Imam Ibn Juzai, Taqribul Usul ila Ilmul Usul, dan lain-lain lah. Tasawuf pun ada juga, ajar sikit-sikit, Penawar Bagi Hati, Minhajul Abidin. Yang paling ni banyak akidah. Jadi bolehlah insya-Allah. InsyaAllah pengajian akan ada kitab
Cuma malam ni sekadar ta'aruf lah, pengenalan dulu, muqaddimah tentang akidah. Dan jadual pun bukan hari Rabu, dia ditukar. Bulan depan dia hari Isnin, Isnin pertama dan mungkin Isnin ketiga, mungkin 2 kali, mungkin sekali. Sebab bila adjust tu dah clash dengan tempat lain. Isnin tu pun sebenarnya ada tempat lain, tapi saya nego dengan surau sana, dia kata okey lah, tukar, dia ambil Rabu. Yang ketiga tu belum lagi, sebab dia sebulan sekali. Kalau nak tukar, kena tukar dengan ustaz yang sana pula. Kalau suka sama suka tu boleh tukar, kalau tak tengok macam mana. Sebab kalau sebulan sekali ni payah, belajar lepas tu lupa lah. Datang bulan depan apa dia itu kan. Dan yang nak beli kitab boleh kot maklumkan kepada imam ke pengurus kuliah ke siapa-siapalah EJK yang berminat nak beli kitab. Harga lebih kurang dalam RM40 kot. Kitab tu bahasa Melayu, karangan kawan saya, dia lepasan Universiti Azhar Mesir, bidang Usuluddin lah. Jadi orangnya pun ada, kalau kita tak puas hati kita panggil orang dia. Jadi harga tak silap saya dalam RM40 kot kitab. Jadi kalau ada yang nak beli, ataupun nanti pertemuan yang berikutnya saya bawa kan, siapa nak beli boleh. Hari ni tak sempat lah nak pergi ambil kat Putrajaya sini juga, dia tak jauh dari sini. Dan malam ni insya-Allah kita sedikit muqaddimah tentang akidah. Jadi tuan-tuan semua insya-Allah lah akidah semua dah okey lah kan. Kalau akidah tak okey tak sah sembahyang. Cuma kita nak belajar ilmu akidah. Ilmu akidah. Satu akidah, satu lagi ilmu akidah, maksudnya ilmu yang berkaitan dengan akidah. Okey. Datang daripada mana ilmu akidah ni? Kalau kita lihat kepada sebuah hadis yang masyhur lah, hadis Jibril nama dia. Hadis yang pertama dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang kedua dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua. Dan ada juga hadis tu dalam Bukhari. Banyaklah hadis tu memang masyhur. Hadis tu panjang, cuma ringkasnya Jibril datang dalam bentuk manusia dalam satu majlis Rasulullah bersama sahabat. Lalu dia duduk depan Nabi, dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi jawablah, Islam tu syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kemudian dia tanya, akhbirni anil iman. Nabi jawablah, rukun iman beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada qadar. Kemudian dia tanya tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kemudian dia tanya tentang akhbirni anis sa'ah, tentang hari kiamat. Nabi kata, mal mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tak tahulah maksudnya. So dia tanya, Jibril tanya lagi, akhbirni an amaratiha, khabarkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Nabi pun sebutlah beberapa tanda kecil. An talidan nisa'u rabbataha, hamba perempuan akan melahirkan tuannya. Antaral hufatal mu'atal ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, kamu akan melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, pengembala kambing, orang miskin,
berlumba-lumba dalam membina bangunan-bangunan tinggi. Itu Nabi sebut beberapa tanda kecil kiamat. Kemudian Summan talaqa, Jibril pun pergi. Nabi tanya kepada Sayyidina Umar lepas beberapa hari, atadri man Israel, tahu tak siapa yang datang hari itu tanya 3 soalan 4 soalan? Sayyidina Umar kata, Allahu Rasulul A'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril, datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu agama kamu. Maksudnya Jibril tanya itu, bila Nabi jawab semua dengar lah kan. Tujuan dia datang tu saja, dia nak supaya Nabi jawab, jawapan tu didengar oleh para sahabat, supaya sahabat tahulah. Jadi ulama buat kesimpulan bahawa dari perkataan Nabi itu, yu'allimukum dinakum, mengajar kamu agama kamu. Jadi agama Islam ini ada 3 rukun penting lah. Agama kita ni ada 3 rukun penting: rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Kalau kita tengok rukun Islam, di dalam tu ada kan syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Jadi bidang ilmu yang muncul setelah Nabi wafat lah, itu ketika bermula ni di zaman tabi'in. Jadi para ulama yang mewarisi ilmu daripada sahabat tu, mereka membahaskan masalah mengenai semayang, puasa, zakat, haji ni. Maka muncul satu bidang ilmu yang namanya fiqh ataupun syariat ataupun ilmu hukum hakam agama. Jadi kalau kita belajar fiqh kan, kita belajar bab semayang, puasa, zakat, haji. Kemudian rukun iman, di situ pembahasannya tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Muncul satu bidang ilmu yang dipanggil dengan beberapa nama lah. Ada yang panggil ilmu akidah, ada yang panggil ilmu tauhid, ada yang panggil ilmu usuluddin, ada yang panggil ilmu teologi, ada yang panggil ilmu kalam, ada yang panggil ilmu fiqhul akbar. Banyak nama, tapi semuanya sama saja, iaitu membahaskan tentang rukun iman. Nama dia berbeza sebab dilihat dari perspektif yang berbeza lah. Dinamakan ilmu akidah kerana ia adalah suatu pegangan, satu ikatan yang kukuh dalam hati. Sebab akidah itu bermaksud satu pegangan, satu ikatan yang kukuh, teguh dalam hati. Itu dinamakan akidah. Dinamakan ilmu tauhid kerana kita diperintahkan untuk mengesakan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan mentauhidkan Allah Ta'ala itulah asas dalam akidah, perkara yang paling penting dan paling panjang dibahas dalam akidah, lalu dinamakan ilmu tauhid. Sebab tauhid dia tak pergi kepada malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada-qadar, dia tak pergi ke situ. Tauhid hanya kepada Allah. Tapi kerana mentauhidkan Allah tu asas dalam keimanan, jadi memang itulah yang paling penting, paling asas, dinamakan ilmu tauhid. Usuluddin, kalau ada universiti dia ada fakulti usuluddin kan. Siapa yang belajar universiti dia ada fakulti usuluddin. Itu akidah lah tu. Dipanggil usuluddin, usul agama, maksudnya asas agama. Kerana sekiranya akidah seseorang itu tidak betul, tidak benar, salah, maka semua amalan-amalan dia tertolak. Amalan ni dipanggil cabang ataupun furu' saja. Usul ni asas. Jadi kalau usul rosak, asas rosak, cabang-cabang semua tertolak. Sebab tu akidah dipanggil usuluddin, fiqh dipanggil furu'uddin atau cabang. Kemudian dia panggil ilmu kalam. Ini istilah baru lah. Baru tak baru pun lama juga. Dia tak ada istilah ni ya, pada kurun awal tu tak ada. Seperti ya, ke zaman sahabat, tabi'in itu tak ada lagi ilmu kalam. Asalnya ilmu kalam ni dia menggunakan kekuatan hujah akal yang asalnya falsafah, ahli falsafah. Kemudian zaman Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah Ma'mun, dia memerintahkan ulama ketika itu untuk mengkaji falsafah.
Lalu kitab-kitab falsafah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama zaman tu. Mereka mengkaji, sebab ketika itu berlakunya penyerangan ideologi falsafah terhadap ketuhanan Islam. Orang-orang falsafah, dia Islam kan dah tersebar satu dunia. Jadi orang falsafah ni dia mempertikaikan ketuhanan Islam lah. Tuhan kamu tu di mana? Tuhan kamu tu Allah Ta'ala tu jisim ke bukan? Bertempat ke tidak? Perkara ni tak dibahas pun di dalam Al-Quran, hadis, maksudnya secara jelas tak dibahas pun bab ni. Al-Quran hanya beritahu Allah tu Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui dan sebagainya kan. Jadi falsafah ni dia cuba nak terima hakikat ketuhanan itu dengan akal. Jadi berlaku pertemuan lah. Berlaku pertemuan, akhirnya Khalifah Ma'mun merintah ulama Islam supaya kaji falsafah dan cek tengok apa sebenarnya dia orang punya asas teori pemikiran di dalam ketuhanan. Okay, bila dah dikaji, dia belajarlah bab jisim, arat, macam-macam lah. Lalu mereka pun berhujah lawan falsafah dengan falsafah balik. Falsafah yang dikuasai itu dicek, tengok kerana mana yang bertentangan dengan Islam ditolak lah. Mana yang bertentangan dengan Islam ditolak, mana yang tak bertentangan dengan Islam dipakai, lalu digunakan untuk berhujah dengan falsafah. Dan mereka yang bangkit ketika itu kebanyakannya ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah. Kemudian apabila mereka ni mengkaji falsafah, akhirnya mereka sedikit sebanyak terpengaruh dengan falsafah. Jadi pengaruh itu membawa sedikit perubahan dalam akidah dia lah. Membawa sedikit perubahan dalam akidah dia. Jadi sebahagian akidah Islam tu mula dicampuri dengan falsafah. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu, daripada golongan Ahlul Hadis, fuqaha-fuqaha itu tak apa setuju dengan Mu'tazilah lah. Walaupun dia bangkit menentang falsafah, tapi dia sendiri terpengaruh dengan falsafah. So dia bawa perkara itu dalam Islam. Jadi ada percanggahan lah. Apa yang diperjuangkan oleh Mu'tazilah itu ada bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ulama pun bangkit lah nak menentang Mu'tazilah. Jadi oleh kerana Mu'tazilah ni dia gunakan hujah akal, maka ulama sunnah pun kena gunakan hujah akal juga nak lawan balik Mu'tazilah. Jadi bangkitlah satu orang yang namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan seorang lagi Abu Mansur Al-Maturidi, penghujung kurun yang ketiga, awal kurun yang keempat, bangkit untuk menentang Mu'tazilah. Dan nantilah dalam kitab kita akan baca semua dalam tu. Imam Abul Hasan Asy'ari ni dia asal Mu'tazilah. Dia asal Mu'tazilah. Lalu dia keluar, panjang cerita dia keluar Mu'tazilah, lalu dia menentang Mu'tazilah. Jadi setelah Imam Abu Hasan Asy'ari bangkit menentang Mu'tazilah, bahkan beliau berjaya mengalahkan semua hujah-hujah Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lain. Lalu beliau diangkat ketika itu sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah pada ketika itulah. Zaman sebelum tu dah berlalu dah. Zaman dialah yang diangkat kerana dia saja yang mampu untuk berhujah dengan kelompok-kelompok yang bid'ah ni. Cuma pendekatan yang dibawa tu sama, iaitu dia menggunakan ilmu kalam. Dia menggunakan ilmu akal untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu beliau pun menggabungkanlah hujah Al-Quran, hadis dan juga hujah akal di dalam bab akidah, dan terus dipakai sampailah sekarang. Jadi itu ilmu kalam. Sebab ilmu kalam ni dia agak kontroversi sikit. Ada setengah orang dia tak setuju dengan ilmu kalam. Tapi kalau kita
kaji dengan betul, kita tengok sejarah, kita kena fahamlah apa maksud ilmu kalam itu. Ilmu kalam ialah satu ilmu yang membahaskan dalil-dalil akli, dalil-dalil logika untuk mengisbatkan akidah Islam. Dia asalnya akidah tu kan diberitahu oleh Quran dan hadis. Sumber akidah kita adalah Quran dan hadis. Cuma akal ini datang untuk menguatkan lagi hujah-hujah yang dibawa oleh Quran hadis, lalu dijadikan sebagai satu ilmu namanya ilmu kalam. Itu nama ilmu kalam. Dan nama-nama lain lagi seperti fiqhul akbar dan sebagainya lah. Kemudian satu lagi rukun tadi dipanggil rukun ihsan tu, iaitu muncul satu bidang ilmu yang membahaskan tentang rukun ihsan ni, dipanggil ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu tazkiyatun nufus, penyucian hati. Ilmu apa lagi? Itu ilmu tasawuf lah yang terkenal. So daripada hadis Jibril tadilah, maknanya apabila Nabi kata agama kita ni ada 3 rukun tu lah, iaitu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Maka ilmu yang membahaskan tentang rukun Islam tu adalah ilmu fiqh, yang masyhur lah kita pakai ilmu fiqh. Dan yang membahaskan tentang rukun iman ni ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan yang membahaskan tentang rukun ihsan itu ilmu tasawuf. Okay. Jadi dia bezalah, ketiga-tiga tu berbeza. Kalau kita tengok rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan ni, dia tiga-tiga dia berbeza. Secara umumnya perbezaannya dari segi, kalau Islam, bila kita tengok rukun Islam tu sendiri, syahadah tu maksudnya melafazkan dengan perkataan kan. Kemudian mendirikan solat 5 waktu sehari semalam tu dengan anggota badan kita lah. Kemudian berpuasa, kemudian zakat, kemudian haji. So amalan tersebut amalan kategori zahir, amalan luaran lah, zahir. Kalau kita tengok rukun iman, dia kaitannya dengan hati. Dia mempercayai, beriktikad, beriman, membenarkan, meyakini. Itu akidah. Jadi benda yang tak nampak, benda yang gaib, bendanya kaitannya dengan hati. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, rasul dan sebagainya. Kemudian lagi satu ihsan tadi, iaitu tasawuf. Dia berkaitan dengan akhlak lah, dengan akhlak, sifat-sifat yang menjadi istilah dia lah, iaitu membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela, lalu menghiaskan hati dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji. Sifat yang buruk ni macam sangka buruk, hasad, dengki, riak, takabur, ujub, hasad dan sebagainya lah. Kemudian itu kena dibersihkan, disucikan dan dihiasi dengan akhlak yang baik, sifat yang terpuji seperti syukur, sabar, redha, zuhud, qanaah, tawakal, taqwa dan sebagainya lah. Itu pembahasan dia tasawuf, ilmu tasawuf. Jadi insya-Allah kita akan mulakanlah nanti dalam bulan depan, insya-Allah, kuliah tentang akidah. Okey, ada satu perkara yang perlu kita ketahui, perbezaan antara akidah dengan fiqh. Akidah ni perkara yang nyata, reality, benda yang reality. Berbeza dengan fiqh kerana dia bukan reality, dia benda tuntutan. Fiqh ni satu tuntutan. Contoh, kita disuruh mendirikan solat. Kalau kita tak solat, tak adalah solat tu. Kita suruh puasa, kalau kita tak puasa, tak adalah puasa. Disuruh bayar zakat, kalau kita tak bayar zakat, tak ada. Kalau kita tak pergi haji, tak ada. Itu fiqh. Kita kena tunaikan, kita kena laksanakan, baru dia ada. Itu fiqh. Dan sekiranya katakanlah satu dunia tak semayang, contohlah, maka tak ada semayang, tak wujud dah.
Satu dunia tak puasa, satu dunia tak bayar zakat, misalnya kan. So tak ada, benda tu tak ada. Sebab dia adalah satu tuntutan. Kita kena adakan, kita kena buat. Kalau akidah, dia bukan tuntutan, dia reality. Allah wujud. Allah wujud. Kemudian Allah satu, esa. Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan sebagainya. Jadi kalau seluruh manusia tak percaya Allah wujud, adakah Allah wujud ke tidak? Contohlah, katakanlah andaikan seluruh manusia tak percaya Allah wujud, so Allah wujud ke tak wujud? Tetap wujud. Maknanya akidah ni dia benda yang nyata, benda realiti. Dia bukan bergantung kepada orang percaya ke orang tak percaya. Seandainya seluruh manusia tak percaya Allah wujud, Allah tetap wujud. Dia tak perlukan manusia percaya baru dia wujud, manusia tak percaya dia tak wujud. Akidah bukan itu. Akidah dia realiti. Malaikat wujud, kan? Kalau semua satu dunia tak percaya malaikat wujud, kira malaikat tak wujud lah. Satu dunia tak percaya malaikat tak wujud, malaikat tetap wujud. Syurga neraka wujud, satu dunia tak percaya, syurga neraka tetap wujud. Itu beza akidah dengan fiqh. Akidah ni realiti. Kita disuruh, kita dituntut untuk membenarkan, beriman, percaya akan kewujudan perkara-perkara tersebut. Kita kena percaya bahawa Allah tu wujud. Tapi kalau kita tak percaya pun, Allah tetap wujud. Satu dunia tak percaya, Allah tetap wujud. Tapi kalau kita disuruh semayang, semua satu dunia tak semayang, semayang wujud tak? Tak ada. Kalau satu dunia tak semayang, tak ada semayang. Satu dunia tak tunaikan zakat, tak ada. Satu dunia tak pergi haji, tak ada haji. Tapi kalau akidah kan, Allah, malaikat, apa ni, syurga, neraka dan sebagainya. Kalau manusia tak percaya, seorang pun tak percaya, benda tu takkan mengubah realiti. Realitinya tetap Allah itu wujud, malaikat itu wujud, akhirat itu akan berlaku, syurga neraka dah wujud, tetap. Rasul-rasul wujud, tetap. Kitab-kitab tu wujud. Itu beza akidah dengan fiqh. Oleh sebab itu untuk mengisbatkan tuntutan fiqh itu, maka dia perlu kepada Quran, wahyu dan hadis Nabi SAW. Sebab kewajipan semayang tu sabit dengan Quran. Kewajipan puasa, kewajipan zakat, kewajipan haji, zina haram, bunuh haram, kan, curi haram, itu sabit dengan apa? Dengan Quran. Perlu kepada ayat Quran, perlu kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat dia, Jibril, diberikan kepada para nabi, para rasul, dan nabi kita lah yang terakhir, Nabi Muhammad. Bagi tahu manusia, wahai manusia, sembahyang 5 waktu wajib, puasa wajib. Kalau wahyu tak turun, bahkan rasul kalaulah tak dihantar, sembahyang wajib tak? Tak ada. Betul? Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan, sembahyang 5 waktu wajib kan? Puasa wajib ke? Bahkan puasa pun wajib tahun kedua hijrah. Dah diutuskan dekat 15 tahun baru puasa wajib. Cuba bayangkan, Rasul tak diutuskan, Quran tak diturunkan, so ada sembahyang, puasa, zakat, haji, ada kewajipan ke? Tak ada. Tapi kalau Quran tak diturunkan, Rasul tak dihantar, Allah Ta'ala wujud ke tak wujud? Quran tak bagi tahu pun. Maksudnya sebelum Quran turunkan, ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun. Habis sebelum Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul, diberikan wahyu, Allah wujud tak wujud? Misalnya lah, kalau Quran tak diturunkan pun, ni misal saja, Rasul Muhammad SAW tak diutuskan, Allah wujud ke tak? Wujud. Allah tetap wujud. Tapi sembahyang tak wajib lah. Nak beritahu, wajibnya fiqh itu dengan Quran, hadis. Tapi tetapnya akidah itu bukan dengan Quran. Maksudnya,
Kalaulah tak ada Quran turun pun, tetap Allah itu wujud, Allah itu satu, Allah Maha Kuasa, syurga neraka wujud. Kat situ nampak beza dia ke? Dia nampak beza. Dia kata, alah, Quran tak turun pun kan kitab sebelum tu pun dah bagi tahu kan Allah wujud. Taurat, Injil, Zabur. Sebelum Taurat, Injil, Zabur diturunkan, Allah wujud tak? Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah wujud tak? Sebelum alam semesta ni diwujudkan, Allah wujud tak? Jadi itu kena faham betul-betul. Akidah ni dia bukan satu benda yang hanya sabit dengan Quran, hadis saja tak. Itu satu pemikiran yang salah sebenarnya. Perkara akidah ni dia maksudnya bukanlah tak sabit, maksudnya kalau tidak ada Al-Quran, bahkan kitab-kitab yang lain pun, tetap akidah tu dia satu realiti. Cuma Quran datang memberitahu kita, wahai manusia, Tuhan itu wujud. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Esa, satu. Dia Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan langit bumi ni. Bagi tahu je. Maka Quran, hadis ni adalah satu dalil untuk memberitahu kita tentang akidah. Lalu disuruh kita percaya, disuruh kita beriman, disuruh kita yakin dengan perkara tersebut. Tapi akidah itu sendiri sebenarnya sebelum turun Quran pun, sebelum alam ini dijadikan pun, dah ada dah. Benda tu realiti. Benda tu bukan macam semayang, puasa, zakat, haji, bukan. Semayang ni kalau Nabi tak diutuskan, kitab tak adalah perintah kewajipan semayang, puasa, zakat, haji, betul? Tak ada. Faham Dalam istilah dia panggil perkara akidah ni amrun khabariyun, perkara yang berbentuk satu berita. Dia benda yang realiti dan dia memang wujud, tak bergantung kepada pemberitahuan oleh Quran ke hadis ke, tak bergantung ke manusia percaya ke tak percaya ke. Dia adalah satu realiti. Satu realiti. Berbeza dengan fiqh. Fiqh ni satu tuntutan. Jadi kalau Rasul tak dihantar, Al-Quran tak diturunkan, tak adalah kewajipan semayang, puasa, zakat, haji, tak ada. Itu beza antara akidah dengan fiqh. Sebab itu ada sebahagian kelompok mengatakan bahawa kewujudan Tuhan itu boleh diketahui dengan akal. Boleh diketahui dengan akal. Misalnya kalau Nabi-Nabi tak diutuskan, kitab-kitab tak diturunkan pun, akal yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, dia boleh berfikir dan dia akan sampai satu tahap bahawa di sebalik kejadian alam ini pasti ada yang menciptakan. Cuma dia tak tahulah tu siapa. Dia tak tahu siapakah Tuhan tu, dia tak tahulah. Sebab Allah itu diberitahu oleh Quran. Akal hanya boleh fikir di sebalik alam semesta ni ada pencipta. Tak mungkin alam semesta ni jadi dengan sendirinya, mustahil. Akal yang sahih, akal yang salim, akal yang sejahtera pasti bersetuju bahawa di sebalik alam ini ada penciptanya, ada pentadbirnya, ada yang mengontrolnya. Mustahil dia jadi dengan sendiri, mustahil dia terurus dengan sendiri tanpa ada yang menguruskan, menciptakannya, mustahil. Itu akal. Tapi siapakah dia, akal tak tahulah. Itu perlu kepada Quran. Quran datang beritahu, inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi akal manusia itu memang Allah Ta'ala berikan tujuan dia supaya dia dapat memikirkan realiti yang sebenarnya. Kemudian dipandu oleh Al-Quran, bagi tahu, dihantar rasul-rasul, dihantar kitab-kitab untuk beritahu, wahai manusia, pencipta bagi alam semesta ni adalah Allah. Dan dia ni maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara.
Dan dia ni wujudnya tidak diciptakan oleh sesiapa pun. Dia wujud dia qadim, dan dia akan kekal baqi, dan dia tak sama dengan makhluk. Mukhalafah lil hawadis, laisa kamitslihi syai'. Dan dia ni al-qayyum, qiyamuhu bi nafsihi, dan dia ni esa wahdaniyah. Jadi semua sifat-sifat Allah yang akan kita pelajari dalam akidah nanti, untuk supaya kita kenal Allah lah secara basic saja. Tuan-tuan dah selesai dah benda ni, cuma kita ulang balik lah, dan kita tambah lagi beberapa bahasan yang mungkin agak mendalam sikit kot. Sebab kalau saya buka kitab level bawah nanti, alamak ini tadika ni ini silibus tadika malas lah aku. Sekolah rendah aku dah belajar lah kali-kali. InsyaAllah kita up sikit lah level kita, pembahasan yang mungkin dalam sikit. Dan isu-isu lah isu-isu yang kecoh sekarang ni, bukan sekarang ni, daripada dulu lagi kecoh, tak selesai-selesai. Allah di mana? Allah di arasy ke? Allah ataupun di langit ke? Atau Allah tak bertempat? Atau macam mana? Allah jisim ke bukan? Allah turun ke tak turun? Turun naik itu isu lah sekarang ni kan. Itu perang dekat media sosial. Yang kata Allah di langit, yang kata Allah di arasy, yang kata Allah di mana-mana, yang kata Allah tak bertempat. Yang mana satu sekarang? Allah kebanyak ah. Ada orang dia kata, dia claim Allah dia duduk atas arasy. Ada orang kata claim Allah dia di langit. Langit dengan arasy sama? Tak sama. Tak sama. Langit lain, arasy lain. Arasy atas lagi langit. Dan ada orang claim Allah di mana-mana. Ada orang claim dah Allah tak bertempat. Mana satu ni? Yang sebenarnya Allah tu macam mana? Nanti kita bahas, insya-Allah. Nanti kita bahas. Habis tu Quran kata Ar-Rahmanul 'arsy istawa, amintum man fis sama. Habis Quran pun kata kan, aina ma takunu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Tuhan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada anak hamba daripada urat lehernya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kamu menghadap, di situlah Allah. Di mana-mana tu. Habis yang mana satu sekarang ni? Nanti itu isu lah. Itu isu yang timbul. Jadi adakah seseorang itu apabila dia salah mensifatkan Allah Ta'ala itu akan memberi kesan kepada akidah dia? Jawapannya ya. Ya. Walaupun dia beriman kepada Allah, tetapi dia salah mensifatkan Allah. Salah dalam mensifatkan Allah. Ada yang sampai tahap boleh menyebabkan dia kufur, na'udzubillah. Contohnya orang Yahudi kata Allah ada anak, Uzair, Nabi Uzair. Orang Nasrani kata Allah ada anak, Nabi Isa. Itu kufur. Jadi ada sebahagian sifat-sifat Allah yang kalau kita nisbahkan kepada Allah boleh menyebabkan kufur. Dan ada yang tak sampai kufur tetapi dia fasik ataupun dia menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Dia tak kafir lah, tapi fasik, berdosa, salah mensifatkan Allah Ta'ala. Dan yang kita nak sekarang ni, kita betul-betul mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat yang selayaknya bagi dia. Apa dia? Nanti kita kena belajar. Yang khilaf tu tetap khilaf. Dan khilaf itu pun sebenarnya puncanya daripada Al-Quran sendiri. Al-Quran kan sebut yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah Ta'ala menyesatkan ramai orang dengan permisalan dalam Quran. Dan Allah Ta'ala memberi petunjuk hidayat juga dengan permisalan dalam Quran dengan ramai orang. Kalau ayat tu pun sendiri dah pening dah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Quran menyesatkan ramai orang, Quran memberi petunjuk kepada ramai orang. Allah lah memulai Quran. So sebenarnya memberi petunjuk ke menyesatkan? Kan? Jadi sebenarnya Allah nak beritahu ada orang dia salah memahami Al-Quran lalu dia tersesat. Ramai orang. Dan ada orang dia betul di dalam memahami Al-Quran lalu dia mendapat petunjuk. Jadi memang
Memang dengan Quran sendiri orang tu boleh tersesat, sebab bila dia salah memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran pun memang diturunkan asalnya untuk memberi petunjuk lah. Tetapi ada juga yang dia salah faham Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran ikut sesuka hati, memahami Al-Quran ikut sesuka hati dia, akhirnya dia tersesat juga. Sebab tu kita perlukan kepada hadis-hadis Nabi dan juga para ulama punya pendapat untuk memahami Al-Quran dengan betul, terutamanya dalam bab akidah. Dan nanti insya-Allah akan dibahas lagi lah, sebab dalam akidah pun ada mazhab. Selain daripada fiqh ada mazhab, akidah pun ada mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab ni ialah suatu metodologi lah, satu metodologi di dalam menyusun akidah dan menyampaikannya kepada masyarakat lah. Macam mana mazhab Syafi'i, dia ada dia punya metod dia sendiri. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dalam fiqh kan, dia beza dia sikit-sikit je. Semayang semua, maghrib semua 3 rakaat kan, semayang isyak semua 4 rakaat. Dia tak ada khilaf lah bab tu, mazhab ni. Cuma ada yang baca kunut subuh, ada yang tak baca kunut subuh, ada yang baca bismillah kuat, ada yang tak baca bismillah kuat, bahkan ada yang tak baca bismillah langsung. Beza dia sikit-sikit je. Tapi yang asas basic sama juga dalam akidah. Dalam akidah rukun iman semua sama. Allah satu, Allah esa, Allah Maha Kuasa, itu semua sepakat. Dia ada benda kecil-kecil dia khilaf lah. Allah di mana, di arash ke, di langit ke, di mana-mana ke, atau tak bertempat ke, itu khilaf lah. Kat situ yang kita nak tentu yang mana yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah lah. Sebab Quran pun sebenarnya tak menjelaskan secara terang-terangan benda tu. Nak kata Allah berada di langit pun ada, nak kata di arash pun ada ayat dia, nak kata ada di bumi pun ada ayat dia, nak kata di mana-mana pun ada ayat dia, nak kata tak bertempat pun ada ayat dia. Semua ada ayat dia. Yang klaim kata di arash ada ayat dia, yang klaim kata langit pun ada dalil dia, yang klaim kata di bumi pun ada dalil dia, yang klaim kata di mana-mana pun ada dalil, yang kata tak bertempat pun ada dalil dia. Itu yang mana satu kan? Itu yang akan kita bahas nanti insya-Allah. Dan cerita sikitlah kemunculan mazhab dalam akidah ni, iaitu metodologi dalam memahami ayat-ayat akidah dan hadis-hadis akidah dalam Islam lah. Boleh insya-Allah Ada soalan nak tanya? Azan dah. Masa pun dah time. Ni kita stop dulu lah insya-Allah. Jumpa lagi bulan depan insya-Allah. Mungkin hari Isnin pertama kot, mungkin. Jadi setakat itu dulu. Baik-baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham apa sampaikan. Kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.